hukum menyerah kalah. Dalam mempertahankan Baitul Maqdis. Soalan. Kami mengharap supaya Tuan dapat menjelaskan hukum syarak. Berdasarkan pendirian yang dipegang oleh Presiden Palestina, Yasir Arafat. Beliau menyerahkan Quds dan semua yang ada di Baitul Maqdis itu, sama ada tempat yang disucikan oleh orang Islam ataupun tempat yang disucikan oleh orang Kristen. Antaranya, Masjid Al-Aqsa, Kubah Asy-Syahra, Masjid Umar Ibnu Khattab, dan banyak lagi tempat wakaf milik umat Islam. Selain itu, di situ juga terdapat gereja hari kiamat, jalan yang dilalui oleh Al-Masih Isa dan tempat-tempat suci untuk agama Kristen yang lain. Adakah Arafat dengan mudah menyerahkan Baitul Maqdis, menyahut perjanjian yang diutarakan oleh Yahudi dan Amerika? Kenapa bangsa Arab dan umat Islam yang lain di setiap penjuru diam, masih berteleku, dan tidak melakukan apa-apa tindakan terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir kepada umat Islam di bumi Palestina? Jawaban Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Presiden Palestina, Yasir Arafat ataupun orang lain tidak harus menyerahkan bumi Islam kepada sesiapapun, walau seinci. Bumi Islam tidak dimiliki oleh pemerintah, ketua, menteri, ataupun kumpulan manusia kecuali beliau pasti menghadapi kumpulan penentang. Setiap individu dan masyarakat wajib untuk berjihad. Begitu juga kepada kumpulan dan penentang bagi membebaskan bumi Islam. Dirampas daripada tangan musuh. Seandainya bumi itu dirampas, maka masyarakat bumi itu perlu bersedia bagi menghadapi musuh. Semua umat akan ditanya dan perlu bertanggung jawab atas apa yang berlaku. Tidak ada hakim yang dapat memutuskan. Tidak ada orang yang dapat membantu orang yang memandang remeh perkara itu daripada dihukum. Sekiranya satu generasi daripada generasi Islam dalam keadaan lemah, maka kelemahan yang dihadapi oleh generasi itu tidak sepatutnya dipindahkan kepada generasi yang akan datang. Keadaan ini berterusan sehingga hari kiamat. Umat Islam tidak harus menyerahkan sesuatu kepada mereka yang tidak berhak menerimanya. Justru, kami mengeluarkan fatwa mengharamkan jual beli bumi Palestina kepada musuh Islam. Haram menerima ganti rugi ataupun pampasan daripada hasil jualan bumi Palestina selepas penduduk Palestina dihalau keluar dan menjadi pelarian di seluruh dunia. Walaupun pampasan itu mencapai harga jutaan dolar, bumi Islam tidak sekali-kali boleh dijual, diserahkan, ataupun digadai kepada musuh, walau dengan apa keadaan sekalipun. Sesiapa yang melakukannya, dia sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan seluruh umat Islam. Sekiranya hukum itu hanya difokuskan pada bumi Islam sahaja hukumnya haram, apatah lagi jikalau hukum itu diletakkan atas Baitul Maqdis, Palestina. Tempat yang menjadi kiblat pertama umat Islam, negeri yang terdapat Masjid Al-Aqsa. Bahkan, Palestina adalah tanah suci ketiga yang dimuliakan selepas Makkah dan Madinah. Bumi Palestina juga adalah tempat berakhirnya Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bermulanya Mikraj baginda ke langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bumi itu dengan menyebutnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Isra, ayat 1, Maha Suci Allah yang sudah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram hi Masjid Al-Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, untuk diperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan kami. Baitul Maqdis memiliki tempat istimewa dalam hati orang Islam, ada umat Islam di timur ataupun barat. Baitul Maqdis menjadi denyut jantung orang Islam. Rasa cinta terhadap Baitul Maqdis meresap ke dalam pembuluh darah dan mengalir dalam sel darah setiap orang Islam. Baitul Maqdis sememangnya dipelihara oleh masyarakat Islam. Keadaan yang berlaku di Palestina adalah keadaan paling utama yang perlu diketahui oleh orang Islam. Kita sepatutnya berasa bimbang dengan keadaan yang berlaku. Perlu ada golongan yang memelihara, mempertahankan, dan sanggup terbunuh dalam mempertahankan bumi Palestina. Sekiranya bumi Palestina terlepas daripada genggaman umat Islam, pasti ia tidak dapat diganti walaupun dengan barang paling berharga. Baitul Maqdis adalah simbol keadaan yang berlaku di Palestina. Baitul Maqdis menjadi roh kepada bumi Palestina. Sebuah syair menyebut, apa artinya Palestina tanpa Aqsa dan Quds? Palestina tanpa Quds ibarat jasad tanpa kepala. Perdana Menteri Palestina, yaitu Arafat, menurunkan tanda tangan Perjanjian Camp David kedua yang menyetujui penyerahan bumi Palestina kepada musuh Islam.
Sekiranya perjanjian itu tidak berjaya dan menemui kegagalan, ia adalah titik penentu kejayaan. Tidak heran selepas Arafat kembali, beliau disambut dengan penuh mulia dan dalam keadaan dielu-elukan. Baitul Maqdis bukan milik bumi Palestina sahaja, bahkan ia milik umat Islam. Sama ada Arab ataupun bukan. Keadaan itu sama. Seperti bumi Arab yang dimiliki oleh semua keturunan Arab sama ada Islam ataupun Kristen. Tidak sewajarnya rakyat Palestina sahaja yang memelihara Baitul Maqdis, bahkan tugas itu tergalas di atas bahu semua orang Islam yang berada di setiap penjuru dunia. Oleh itu, kita semua sebagai orang Islam wajib membantu rakyat Palestina serta mempertahankan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Mereka wajib mempertahankan diri, harta, ataupun apa yang mereka miliki karena itu adalah tanggung jawab mereka. Seandainya mereka melepaskan tanggung jawab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membalas. Perbuatan mereka setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu dalam surah At-Taubah, ayat 38 hingga ayat 39, "Wahai orang yang beriman, mengapa kamu, apabila dikatakan kepada kamu, pergilah kamu untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat di tempat kamu? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Karena kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit juga berbanding dengan di akhirat. Jikalau kamu tidak pergi untuk berperang, Allah akan menyeksa kamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadanya. Dan, ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu." Ramai pemuda bertanya kepada saya ketika saya melawat negara-negara Islam mengenai Baitul Maqdis. Mereka bertanya dengan bersungguh-sungguh dan berapi-api. Berkobar-kobar dengan semangat kepemudaan, bagaimana kami mampu berlepas tangan dan tidak mempedulikan tanggung jawab yang tergalas di bahu kami? Baitul Maqdis adalah tanggung jawab kami, bagaimana cara untuk kami mempertahankannya? Kita dapat rasakan gelojak yang berlaku dalam dunia Islam melonjak naik apabila bangsa Yahudi coba membakar Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969. Ramai masyarakat Islam di serata dunia bangkit menentang penghinaan yang dilakukan oleh Yahudi terhadap Masjid Al-Aqsa. Umat Islam mengikat perjanjian pertama bagi menyelamatkan Baitul Maqdis. Ini dicetuskan oleh anggota Muktamar Islam bagi mempertahankan Baitul Maqdis. Ketika tentara salib merampas bumi Palestina pada suatu ketika dahulu, ia dibebaskan kembali oleh orang Islami yang bukan berbangsa Arab. Antaranya, Imaduddin Az-Zanki yang berasal dari Turki dan anak beliau Nuruddin Mahmud Syahid, serta pelajarnya Salahuddin Al-Ayyubi yang berasal dari Kurdistan. Umat Islam di seluruh dunia lebih daripada 3 juta orang berkobar-kobar bersedia untuk berkorban mempertahankan Baitul Maqdis yang dicintai. Ini yang saya rasai sewaktu menziarahi setiap pemuda, bermula dari negara Filipina, Indonesia, di timur sehingga tanah barat Arab di barat. Tetapi, masih ramai kalangan mereka yang menjadi hamba kepada penjajahan ilmiah dan tunduk kepada pemikiran barat. Tidak kiralah apa jenis pemikiran yang mereka miliki. Ramai juga dalam kalangan mereka yang seolah-olah mereka menyembah berhala. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin tidak mampu melakukan apa-apa, kecuali menyadarkan bangsa mereka dan menyatakan tanggung jawab yang sepatutnya umat Islam lakukan bagi mempertahankan Baitul Maqdis. Quds adalah sebahagian daripada Darussalam, Palestina. Ia sebahagian daripada tanah negara-negara Islam, orang Islam menguasai bumi Palestina selama 14 kurun. Bumi itu tidak pernah dikuasai oleh bangsa Yahudi sebelum ini. Yahudi tidak wujud di bumi itu selama 100 tahun, selepas berakhirnya kerajaan mereka 100 tahun yang lepas. Negara Yahudi tidak pernah wujud dalam peta dunia, kecuali beberapa tahun kebelakangan ini sahaja. Yaitu selepas Presiden Palestina tanda tangani perjanjian yang menggadaikan bumi Palestina. Sebelum itu, Palestina dikuasai oleh orang Arab berketurunan Yabus dan Kan'an sejak 1000 tahun lepas. Sayyidina Umar Al-Hattabera mengambil bumi Palestina daripada Batrikaha, seorang Nasrani berketurunan Sofranius. Antara syarat yang dikenakan kepada Sayyidina Umar era jangan kamu membiarkan Yahudi menetap di bumi ini. Kepimpinan yang menguasai bumi Palestina wajib terdiri daripada kalangan orang beragama Islam, berketurunan Arab, dan berasal dari bumi Palestina. Pada masa yang sama, penganut agama Masihi ataupun Yahudi tidak dilarang mengamalkan agama mereka, mereka bebas mengamalkan agama mereka. Islam tidak pernah memaksa orang bukan Islam memeluk Islam.
Islam senantiasa seiring dengan setiap zaman. Ketetapan yang ditetapkan dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, bersifat berat sebelah dan tidak menyebelahi bangsa Arab dan umat Islam. Baitul Maqdis yang dijanjikan kepada bangsa Arab dirampas dan dijadikan bumi Israel pada tahun 1967. Selepas kita meneliti sejarah, agama, dan undang-undang negara, jelas dapat kita lihat hak-hak yang sepatutnya dimiliki oleh penduduk Palestina di Quds. Ini adalah tajuk yang wajib menjadi perbincangan utama dalam jadwal kerja, Perjanjian Islam. Akan dijadikan perbincang dalam pertemuan di Qatar pada bulan November 2000. Allah memberitakan dalam surah Yusuf, ayat 21, dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang sudah ditetapkannya. Tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui.